Terima kasih kerana hadir di klinik UKM Folio bersama pengajaran UKM. Dan saya hari ini akan moderate kita punya session. Bersama kita ada bersama kita Prof. Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin, pengarah pengajaran UKM ataupun Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum UKM. Terima kasih semua kerana hadir. Saya rasa ramai hari ni yang register sebenarnya ada dalam 100 lebih, tapi kita tengah movekan ada beberapa peserta yang set up video call dekat sebelah sana, so kita tengah nak bawa ke sini. Okay, so kalau perasan mungkin kita boleh start dengan aluan daripada Prof. Dan Prof nak share screen ke saya nak share? Share yang mana? Yang tak tertib. Tak tertib. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke klinik UKM Folio yang pertama. Saya dah pasti dalam ni DC, TNC, dekan-dekan pengarah, datuk-datuk, pensyarah-pensyarah sekalian. Selamat datang. Ini adalah klinik yang pertama. Saya nak kenalkan di sini siapa yang di tulang belakang pada UKM Folio ni. Pertama sekali Dr. Hilmi, Timbalan Pengarah, Dr. Raihana, Ibu Timbalan Pengarah, Dr. Azmin, Timbalan Pengarah, Dr. Azmi Tamil, orang kuat di Perubatan, Ustazah Hasanah di Kerajaan Islam, Puan Sufira, Cik Zul, Zuhair, Zakri dan juga PTM ya, yang memang sebentar, ada rasa gema tak suara ni? Okey. Sebenarnya saya nak mulakan dengan outcome. Tujuan kita adakan klinik UKM Folio ni adalah supaya setiap kita berkebolehan menggunakan Microsoft Teams dan juga mungkin soal jawab tentang UKM Folio, dan juga yang dibincangkan sekarang adalah open book exam, yang khususnya adalah online open book exam. Saya nak share sikit pasal tata tertib. Jadi siapa yang mulakan dah masuk dalam ini, apa sekali tolong mute-kan mikrofon. Jadi saya dengar ada dengung di sini. Masih lagi dengung. Jadi kalau nak clear semua ni, semua tolong mute, kecuali kalau nak bertanya nanti unmute. Okey, dah lega dah. Jadi kalau kita ada sekarang ni ada 81 dalam subscription ni, dalam meeting ni, dalam perjumpaan ni. Jadi nampaknya sekarang dah lancar. Suara saya tak ada dengar, ataupun saya punya speaker tak ada berdengung lagi. Okey. Pertama sekali kita perlu tahulah tata cara bila menggunakan Microsoft Teams. Mungkin juga di tempat lain, kalau Zoom ke, di Skype ke, kita kena mute-kan mikrofon. Kecuali bila kita nak cakap, kita angkat tangan ataupun bagi tahulah. Itu tata cara dalam meeting ini. Ini sekarang kita dalam meeting secara virtual. Nama dia adalah synchronous. Ya.
kita punya pengajaran ada face to face, cara bersemuka dengan pensyarah ataupun kita meeting secara bersemuka, dan ini adalah online, iaitu synchronous. Dalam masa yang sama, katakan dari pukul 10 hingga 11.30 ini, kita berjumpa dalam masa yang sama, tetapi tempat berbeza. Itu dia synchronous. Dan satu lagi online adalah asynchronous, iaitu pelajar ataupun siapa boleh di masa-masa yang berlainan dan di tempat yang berlainan. Itu asynchronous. Jadi dalam Microsoft Teams ni ada chat, dan saya dah mulakan tadi dengan kalau boleh blur apa ni yang keberapa tu? Turun bawah. Ya, yang keempat. Macam mana kita nak buat? Kita bawakan cursor kita ke screen kita tu, dan akan keluar bar. Ujung kanan itu ada logo telefon dan ada 3 dot. Klik dekat situ dan cuba tengok ke atas dan nampak blur background. Jadi kurang itulah, saya tak nampak. Kita meeting. Jadi itu adalah tata cara yang Dr. ini siapkan poster tu secara infografik, dan kalau boleh inilah kita amalkan pada pelajar kita ataupun Kemudian yang kedua, pertengahan, kita sama-sama secara aktif bersama dalam perbincangan ini, dan juga boleh share kalau kita ada pembentangan ataupun maklumat yang kita boleh nak share pada rakan lain. Itu kalau pergi yang saya tunjukkan bar tadi, pergi cursor itu ke skrin depan, kemudian ada kotak yang anak panah. Anak panah. Kemudian bila tekan itu akan sebelah kiri ada desktop. Ya, desktop itulah yang akan kita boleh kawal pembentangan kita. Dan yang ketiga, Mahir lah. Mahir jadi itu saja. Yang semua ada. Join conversation tu. Sebelum mula mungkin ada apa-apa nak tanya ke? Saya ikut kat dulu Boleh tanya secara terus ataupun menggunakan chat. Prof nak tanya. Ya, Saleh ni nak tanya. Ya, Saleh. Okey, nak tanya. Saya nampak ni ada 4 muka kat sini. Macam mana you all tukar-tukar ni? Siapa yang layak masuk dalam skrin ni? Macam mana kontrol? Tu. Siapa yang bercakap dia akan keluar secara automatik. Okey. Jadi sekarang ni saya tak nampak muka, saya nampak muka saya nampak muka Salvinda, muka AM, muka Prof dan muka Helmi. So nak tukar macam mana nak paparkan muka siapa naik, mana nak kawalnya? Memang secara automatik okey, so macam ni, kalau seorang direkod sebab recording. Record session orang stop. Okey, sebab dia bila ada orang start dan stop dia akan jadi recording, tapi boleh jangan usik ini untuk sekarang. Kalau boleh seorang je recording, dia akan straight je kalau tempoh hari kita buat mesyuarat pengurusan dalam menggunakan Microsoft. 10 megabyte tu berapa lama? Just to guideline untuk cara record nanti. Okey, sangat sekejap. Kerana 10 megabyte dia sikit sebenarnya.
Dan itulah yang kita nak cuba sarankan semua menggunakan Google Drive lah. Google Drive, OneDrive ataupun YouTube untuk linkkan kepada UKM Folio. Kerana kalau kita upload video dekat UKM Folio dan bahan yang banyak, nanti bandwidth tu ataupun dia punya connection dia akan slow lah. Itu yang kita nak atasi dulu, yang kan ada problem dengan iFolio. So that's what we apa yang PTM dan pengajaran cadangkan. So the bottom line is kita akan encourage supaya pensyarah upload kepada OneDrive lah. So I think that's what we would like to do to the pensyarah. Ya betul, Prof. OneDrive dan Google Drive. Ya. Terima kasih. Tadi by jumlah pelajar dalam kumpulan ataupun katalah dalam kursus tu ada 100 orang, so nak break it into 20 group saja ke ataupun 10 group saja, boleh. Okey, terima kasih. Boleh rujuk video tu nanti Okey, terima kasih. So ada soalan lain lagi ke? Kak Azmi? Ya. Saya ada saya dah tengok video doktor untuk daripada grup besar kita split kepada smaller group. So sekarang saya ada beberapa set pelajar untuk subjek yang sama. Instead of nak split, saya nak combine. Macam mana ya? Okey, sekarang ni pelajar tu telah disetkan oleh PTM ke ataupun tak masa awal-awal kita dapat set kumpulan pelajar tu? Saya rasa bila masuk dalam kursus tu memang dah ada. Kursus keusahawanan Pusat Citra. Okey, kursus keusahawanan maksudnya dia memang dah bagi set, macam ada set 1, set 2, set 3, set 4 macam tu Ya, betul. Dan semua Dr. Mimi yang handle ke? Saya handle 3, so saya nak combine jadi satu group bawah department. Okay, saya rasa yang tu Dr. Mimi saya rasa dalam saya ada prepare video tutorial online exam, ada 1, 2, 3. Saya rasa yang video kedua tu yang berkongsi berkaitan dengan macam mana kita nak video ketiga, online exam 3, saya kongsikan macam mana kita nak rawakkan soalan and then bagi kepada pelajar lah. So yang tu pun boleh apply untuk assignment ataupun untuk exam, untuk quiz, semua boleh. Doktor group tetapi tak pecah grup, dia akan jadi satu saja grup. Jadi once student hantar semua akan dapat assignment yang sama. Okey, terima kasih, saya faham sebab hari tu saya letakkan grup untuk batch tu, nama batch. Sebab tu jadi macam tu lah kot gemaknya. Terima kasih. Ya, tukarkan individu saja. Setakat ni lah, kalau tak buat grup kecil. Okay, terima kasih. Baik, thank you. Okay, terima kasih Ustaz Ilyas. Assalamualaikum, saya ada pertanyaan. Assalamualaikum. Salam, silakan Dato'. Teruskan. 1022 di fakulti masing-masing. Setiap fakulti ni ada banyak set lah untuk kursus ni sebab kita satu UKM ada 4,000 orang pelajar kan. So 2 hari lepas saya ada online meeting dengan semua PD-PD ni dan mereka mohon untuk dapat akses kepada semua set di fakulti masing-masing. So saya memang tak pandai lah nak set. Okey, tak apa. Terima kasih Dr. Sebelum ni Dr. Puan Sufira penerima berdaftar daripada pengajaran ada mohon wakil daripada setiap PTJ untuk jadi manager. Jadi kalau semua fakulti dah hantar, PTJ dah hantar, dan kita boleh minta manager kepada setiap fakulti tersebut untuk enrolkan penyelaras kursus LMCW 2022 tu.
Jadi enrollkan pensyarah tu jadi lecturer, dan dia orang boleh akses kursus tersebut lah, kursus di fakulti masing-masing. Okay. So walaupun kursus tu banyak set ya? Boleh, sebab kalau contohnya dekat FST ada set 22 sampai 24 for example kan. Jadi kita boleh lantik pensyarah PDA tadi kan. PD tersebut menjadi pensyarah juga untuk 4 set kursus tersebut. I see. So manager Saya tambah sikit Prof. Sebenarnya ada satu app yang ada dekat phone yang boleh install, iaitu UKM Folio untuk App Store dengan Google Play. Boleh cuba dengan app tersebut, tapi ialah bergantung kepada data pelajar lah. Kalau data pelajar tak begitu baik, maka tak boleh juga tu diakses lah. Cuma dia lebih maksudnya dia punya bandwidth ataupun dia punya penggunaan internet dia lebih rendah lah daripada yang kita jika di web browser. Okey, dan suka saya nak tambah dekat sini untuk saranan semua. Sebenarnya Prof Datuk Hamdi ataupun Prof VC ada menyebut tentang sekaranglah masanya untuk pembangunan bahan kerana semester kita tengah semester break sampai 27 hari bulan, dan inilah masanya untuk pembangunan bahan untuk pengajaran tidak segerak, dan kita boleh bangunkan bahan dan upload dalam UKM Folio supaya bahan-bahan tersebut tersedialah apabila semester bermula pada 27 hari bulan. Okey, kita buka kepada soalan lain jika ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Doktor, teruskan. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan pentaksiran ni. Tak tahulah soalan saya ni relevan tak dengan forum kita ni. Memang UKM Folio dia boleh cater untuk peperiksaan summatif dan juga kuis dan sebagainya. Cuma adakah dalam keadaan sekarang ni kita dibenarkan untuk melaksanakan peperiksaan summatif menggunakan UKM Folio secara independen ataupun individu ataupun berdasar kos, ataupun dia centralized melalui unit peperiksaan? Kalau penilaian berterusan, bagi saya tidak ada masalah, kita boleh gunakan all this tool dalam UKM Folio. Tapi isu ialah peperiksaan summatif. Itu saja. Saya tak tahu sama ada sesuai tak untuk saya tanya di sini dalam forum ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Bagus soalan tu. Rasanya maybe nanti kita buat nanti maybe keluar mungkin pengajaran dengan ataupun bahagian peperiksaan akan keluarkan perkeliling kot untuk perkara tersebut. Memang boleh buat, tapi itulah nanti rasanya kita officially meet dan keluarkan perkeliling lah yang ada black and white lah mengenai perkara ni. Dr. Azmi ada tambah apa-apa ke? Okay, alright. Saya tak boleh nak unmute-kan dekat laptop yang tadi. Okay, terima kasih Prof. Alias. Kalau kita nak buat exam summatif tadi tu online, boleh, tapi yang itu kena buat dekat UKM lah. Semua pelajar akses kat depan komputer. Yang tu betul-betul memang macam kita invigilate exam, tapi dia dekat komputer. Yang tu kita boleh safety of the browser. Yang tu banyak yang kita boleh buat lah. Tapi isu dia sekarang, pelajar kemungkinan besar berada di rumah masing-masing lah, kecuali yang mana yang nak balik ke UKM. Jadi kita anggap pelajar kita tidak berada di UKM dengan akses yang baik lah. Jadi kalau dalam cadangan saya dalam video yang saya sebut tu, sebaik-baiknya pensyarah dah untuk jawab soalan summatif,
dan pelajar jauh tadi tu so kita boleh buat masing-masing dalam untuk kursus masing-masing. Tetapkan macam biasa kalau kita rasa pelajar kita itu kita dah isi borang exam tu, paper kita tu mengambil masa 2 jam dan kita boleh set 2 jam atau 2 jam setengah sebab since online kan. Then pelajar kita boleh buat di mana dia berada, tapi saya suggest maklumkan awal-awal kepada pelajar dan make sure yang tempat yang dia nak ambil exam tu dekat any macam cyber cafe ke whatever, internet line dia bagus pada tarikh, masa dan berapa lama exam tu diambil. So dia boleh pergi tempat yang betul-betul dia boleh ambil exam yang tak ada gangguan internet dan dia boleh jawab exam dekat situ. Contohnya kalau pelajar tu kat Miri, maybe dia kena pergi town, betul-betul dekat town Miri tu cyber cafe banyak kan yang mana boleh ada akses internet yang baik dan dia jawab exam pada masa yang kita. Itu saya risau. Prof, tadi bising sikit, saya pun tak apa dengar soalan, tapi yang saya dapat pelajar dalam kalau tempoh 2 jam tu lama jadi takut ada gangguan internet kan. Kalau macam tu another solution is kita boleh kurangkan juga saya ada sebut dekat dalam kita ada dalam sokong perkongsian terbaik yang kita hasilkan. So kita juga boleh ubah cara penilaian kita, penilaian khusus yang mengurangkan weightage kepada peperiksaan dan lebihkan kepada tugasan, kuis dan sebagainya lah, yang mana pelajar lebih banyak dapat tugasan berbanding dengan pentaksiran dalam talian tu. So another option lah kalau kita fikir pelajar kita susah untuk nak dapat akses internet untuk jangka masa yang lama macam 2 jam macam tu. Terima kasih. Saya nak sambung pemakluman. Sehingga 27 April kita tak boleh paksa pelajar untuk akses kita punya online. Sehingga 27 mereka akan datang ke universiti, ke UKM, baru waktu tu kita boleh benarkan online. Sekarang ini kalau ikut peliling kita sebagai pensyarah Faham tak doktor? Kita dah ada group dalam kita punya course kan, the only way kita kena pergi kat course tu and message kat situ, ataupun there is a way of messaging dekat sini je, unless kita boleh tambah kat group dekat message drawer ni. Faham tak soalan saya? Faham, tapi saya pun tak boleh jawab sebab saya belum cuba. Kalau saya dah cuba saya boleh jawab. Tak tahu kalau Dr. Helmi ataupun Prof Kamal dah explore, ataupun Prof Azmi Tamil. Sorry, I was not paying attention. I tengah berperang dengan perubatan kat channel lain. Minta maaf ya. Saya pun perubatan, Prof. Soalannya apa? Sebab saya kan kita dah create group dalam kita punya course kan. Lepas dekat saya tengok dekat message drawer dekat sebelah nama kita ni, dia ada option start group dengan private kan. I was asking whether kalau kita ada group, if we to toggle dekat message drawer ni je, we can actually message to the group. Yang kita boleh add dekat situ. Boleh tak? Sebab saya tak boleh nak add group kat situ. Sebab dia masih zero walaupun saya dah create group dalam course. Setakat ni saya berjaya buat yang one to one lah. Saya dengan student dah yang grouping tu saya tak try lagi. Yang kalau one to one tu Prof hantar add dekat dia kan, setting kita tu my contact anyone tu kan. Yes. Tapi masih kita pergi kat private lah ya kiranya. Setakat ni yang saya berjaya buat private, grouping saya tak berjaya lagi. Saya tak cuba pun. Saya nak cuba yang itu kalau boleh. Kalau Prof boleh nanti Prof share ni ya. Share cara dia. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Niza, saya nak tambah sikit. Share screen saya sekejap. Dan sebenarnya kita boleh hantar kepada ramai orang ataupun maksudnya kita boleh hantar kepada grup. Saya tunjuk Allah. Dia asyik bounce lah, saya pun tak sure kenapa ni. Nampak ke skrin? Nampak. Tak nampak skrin. Okay, tak nampak lah. Okay, tak apalah. Nanti kita akan hantar macam mana nak buat grouping. Maksudnya send kepada ramai. Tapi saya mungkin saya sebut lah macam mana nak buat. Jika doktor tekan kepada kursus doktor tu dan doktor tengok bahagian participant, doktor boleh klik ke participant dan kat atas tu ada sebenarnya filter
dia boleh kita filterkan siapa nak kita hantar. Contohnya kita nak filter, kita tekan student So bila kita filter semua student, kita boleh, kalau doktor scroll bawah sekali, dia ada tulis select with selected users. Doktor boleh send message to everyone. Maksudnya send message to everyone, dan bila doktor dah send message to everyone, dia akan keluar dekat messages tu bahawa doktor dah send kepada group tertentu lah, ataupun send kepada group, send to everyone ataupun send kepada group. Dia akan keluar dekat atas tu. Tapi doktor kena send dulu kepada group message tu, baru dia akan keluar dekat atas lah maksudnya. Oh, kalau maksudnya kita dah hantar, kita dah buat, kalau tersalah pun kita nampak bila dah salah je lah. Dia tak ada macam-macam kita buat setting, kita ada display ke apa kan, ni tak ada ya? Filter tu. Salah maksudnya? Maksudnya kalau saya nak hantar untuk beberapa orang, tapi sebab doktor cakap kita hantar dulu, lepas tu baru kita check kan. Kalau kita dia terhantar untuk semua orang, dia dah terjadi, baru kita tahu ke macam mana, ada macam display dulu. Faham tak? Dr. Niza, ada dua cara. Satu yang melalui pengumuman kan. Pengumuman tu kalau kita dah set certain group. Tapi katalah kita nak hantar kepada 5 orang pelajar yang tak hantar assignment lagi, for example lah. Dan macam Dr. Helmi cakap, pergi dekat participant tu, you klik dekat nama pelajar yang you nak hantar message tu. Bila kita klik, hanya pelajar tu saja yang kita hantar. Okey. Saya cuba. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya nak bertanya soalan boleh? Ya, salam boleh. Silakan. Okay, saya Dr. Wan Amizah dari FSSK. Ini berkenaan dengan saya mengajar LMCW Asas Keusahawanan untuk PKP yang bermula hari Ahad ni ya. Jadi pelajar grup saya ada lebih kurang 23 orang. Tapi kalau ikut UKM Folio, semua LMCW ada 4,552 orang. Jadi macam mana saya nak asingkan? I know I can select the group, tapi sekarang ni I nak masukkan TA pula, teaching assistant. Saya tak boleh nak masukkan dia sebagai pembantu. Boleh tolong tak? There are too many in the group. Doktor, yang pertama doktor boleh, doktor dah tahu dalam, kalau kita tengok dalam SMP web, dia ada maklumkan set kita tu nombor berapa kan? Tahu. Okay. I can select my group members. Alright. Kalau tak select group members, doktor boleh pergi dekat edit setting group yang sebelah kiri bawah block administration. Dekat situ doktor boleh setkan group doktor sahaja. Itu yang pertama, and then you can send whatever bahan semua macam biasa, through activity, all the resources semua. Lepas tu tadi kalau nak masukkan TA tu ada video Prof Kamal dah buat untuk enroll pensyarah lain dalam kursus kita. Boleh ya? Boleh. Saya tengok. Refer dalam file UKM F001, cari Dr. Helmi tolong sikit apa namanya? Enroll pensyarah di dalam kursus kita. Yes, enroll user, yes. Okey, saya pernah cuba yang ni enroll user sebab sebagai ketua program saya diminta memantau penggunaan online jugalah untuk semua pensyarah program. So saya nak cuba masuk tu tak boleh lah, saya tak boleh masuk khusus orang. So yang itu pensyarah dia kena invite saya ke macam mana? Okey doktor, kalau TA doktor boleh buat sebab dia non-editing teacher, tapi kalau untuk pensyarah tadi tu, yang tu manager fakulti kena buatkan sebab kita lantik setiap fakulti ada seorang manager. Jadi hanya manager tu yang boleh buatkan. Yang manager tu PD Citra ke bukan? Saya tak pasti, penolong dekan yang hantar nama, most probably memang PD pengajaran. Most probably. So maybe kalau FSSK Dr. Nasir lah, boleh sembang Dr. Nasir. Kalau dia adalah manager, dia boleh akses semua kursus. Alright, terima kasih banyak. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Betul Doktor. Dr. Nasir, manager PTJ di FSSK. Salam Doktor. Boleh saya tuan tanya, kalau TA tu bukan staff kita, that means dia orang luar, kita boleh add ke dalam UKM Folio? Salam Dr. Mimi, boleh. Dengan syarat dia memang berdaftar dalam SMP web lah. Contohnya pelajar master kita kan. Dia jadi tutor, so kita lantik dia jadi TA, non-editing teachers untuk marking, dan kita boleh lantik dia sebagai TA lah ataupun non-editing teacher.
Kena daftar dalam UKM dalam SMP web dulu. Kalau tak berdaftar memang tak dapat dia ya. Yang tu saya tak boleh nak jawab. Prof Kamal boleh tolong jawab ke? Dengar. Okey, memang kena ada dalam SMP. Tak boleh sembarangan orang luar lah. Alright, okay. Alright, thank you Prof. Thank you, Okey, saya nak minta maaf ya, saya Dr. Wan Amizah nak mencelah balik. TA yang dilantik oleh Sesmed ialah orang luar lah, dia bukan pelajar tapi dia ada KS, yang sementara punya nombor UKM KS lah kan. Macam kita K kan, dia KS tu. Valid ke macam tu ke macam mana? Yang tu siapa yang boleh bantu? PKP ke? Manager fakulti ke macam mana? Tak ada jawapan sekarang tapi kita akan rujuk pada PTM lah. Alright, thank you. Kita take note yang tu. Alright, thank you. Dr. Azmin tumpang tanya berkenaan dengan buat grouping ni, hanya koordinator je ke yang boleh buat khusus tu? Kalau kita penyelaras dan pensyarah kita boleh buat. Kalau kita pensyarah khusus, kita memang sebab kita boleh akses khusus kita tu dan kita boleh buat grouping. Kita pun boleh buat grouping? Boleh. Dengan syarat memang nama kita telah disenaraikan dalam, katalah ada 4 orang pensyarah mengajar satu khusus. Jadi 4 orang tu boleh buat. In fact kalau 4 orang tu dia ada set masing-masing. Contohnya kita ada 1 orang pelajar tapi kita yang pecahkan masing-masing jadi 25 orang pelajar per pensyarah, dan kita boleh juga grupkan pelajar 25 orang tu untuk set kita sahaja pun kita boleh buat. Okay, kalau katakan 4 pensyarah tu dia ajar set 1 dan set 2, mana-mana pensyarah yang bukan penyelaras boleh pecahkan terus set 1, set 2 kalau penyelaras belum bersempat? Boleh. Dia bukan nama set 1, set 2 macam set yang SMP web buat kan, tapi kita pecahkan jadi grup lah, grup 1 dan grup 2. Kalau yang macam SMP web? Biasanya kalau PTM, kalau dah set-set ada set 1, set 2, memang dia akan appear set 1, set 2 tapi semua pelajar tu berada dalam kuliah kita. Maya lah, maksudnya semua pelajar ada nama. Dia tak ada macam dulu kalau iFolio, set 1 berbeza dengan set 2. Tapi dalam UKM Folio, set 1, set 2 semua pelajar berada dalam satu set. Kalau kita nak asingkan, baru kita asingkan. Okay, terima kasih. Okey, sekarang sudah 11.30 11.32 sebenarnya. Okey, rasanya kita nak tamatkan ataupun nak end the session. Okey, saya ada bagi satu survey ataupun suatu soal selidik di bahagian chat. Mohon semua dapat jawablah chat itu kerana kita nak tahu feedback ataupun maklum balas mengenai klinik ini dan sama ada nak diadakan di fakulti masing-masing ataupun you suka terbuka macam ni. Okey. Dan sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan kepada kita punya moderator dan penceramah-penceramah dalam talian kita hari ini, Prof Kamal, Dr Azmin, Dr Raihana, Dr Azmi, Muhammad Tamil dan yang lain-lain lah, dan penondekan yang membantu dalam menjayakan kliniknya. Alright, dan terima kasih sekali lagi. Dan itu saja, dan boleh refer kepada rakaman yang ada dekat situ. So maaf dia asyik on off sebab ada yang tekan off, lepas tu on off. Mungkin nanti saya letak dalam, kita akan letaklah dalam guideline tu supaya akan ada satu saja moderator untuk rakaman. Alright, dan terima kasih sekali lagi dan mohon jawab survey itu dan memberikan input. Terima kasih dan jumpa lagi. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.